Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minar rasyidin. Allahumma alhimna marashida umurina wa'idhna min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah Subhanahu wa taala diberi peluang dan kesempatan untuk kita hidup atas muka bumi ini untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ini kita meneruskan perbicaraan kita menggunakan kitab Khulasah Al-Kalam Syarah Nazam Aqidatul Awam. Jadi sebelum kita mulakan kuliah perbicaraan kita, marilah kita sama-sama menghadiahkan pertamanya kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga beliau, sahabat, para tabi'in dan tabi'in, seluruh para ulama muslimin dan muslimat termasuk diri kita. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah pada muka surat yang ke-31, Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bi itlaqi. Jadi sebelum kita meneruskan berkenaan dengan Fallahu mawjudun, maka Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat ada, qadimun baqi, sedia, kekal, mukhalifun lil khalqi, yang bersalahan dengan benda yang dicipta, itu makhluk, bi itlaqi, secara mutlak. Yang ini dah masuk kepada perbahasan sifat sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, atau dipanggil sebagai sifat 20. Tuan, puan, ibu ayahnya mati Allah Subhanahu wa taala, sifat 20 yang kita sebut tadi, kita sebutkan sifat 20, sifat 20 sifat 20 ini adalah sifat yang wajib, yang mana digambarkan oleh akal, mesti ada Tuhan ataupun Rabb, mesti ada sifat tersebut yang mana digariskan oleh akal, digariskan oleh akal manusia akan sifat tersebut. Bermaksud sifat ini tak boleh kita bayangkan oleh akal, tak memiliki oleh Tuhan. Contohnya sifat wujud yang akan kita bicara tadi.
sifat wujud. Boleh tak kita bayangkan, tuan-tuan ibu ayah mati Allah Subhanahu wa taala, dengan akal kita, ada Tuhan yang dia tak ada. Ada pencipta yang dia tak ada. Diri tak ada, zat tak ada. Dia cipta tapi dia tak ada. Dia tak wujud. Dia Tuhan tapi dia tak wujud. Boleh terima tak akal kita? Akal yang sihat tak boleh terima. Boleh tak boleh? Kita kata sedia ada. Tuhan tersebut dia baharu. Dia diciptakan. Ataupun Tuhan tersebut dia ini tidak kekal. Boleh tak boleh akal kita menerima bahawa Tuhan tersebut tak kekal? Dia tidak bersifat dengan kekal. Dia akan berakhir. Boleh tak boleh akal kita menerima bahawasanya Tuhan itu buta, tidak bersifat dengan melihat. Tuhan tersebut dia ini tuli. Tak boleh. Jadi sebab itu 20 sifat dirangka, yang mana pada tahap akal manusia padahal sifat-sifat Tuhan itu banyak. Cumanya 20 sifat tersebut 20 sifat tersebut mesti ada, dan mustahil ada pada Tuhan. Maksudnya lawan kepada ada tersebut adalah mustahil. Contohnya, selain daripada sifat 20, selain daripada sifat yang akan kita sebutkan tadi, Allah juga bersifat dengan Rahman, penyayang. Allah juga sifat pemberi rezeki. Allah juga bersifat dengan menaikkan. Namun adakah boleh kita katakan Allah pemberi rezeki, Allah juga boleh menarik rezeki? Boleh. Allah menaikkan satu orang, boleh tak kita kata Allah menjatuhkan satu orang? Boleh. Namun pada sifat 20, Allah wujud, Allah ada. Boleh tak kita ambil lawan dia? Allah tiada. Tak boleh. Allah sama', mendengar. Boleh tak kita ambil lawan dia? Allah Ta'ala tak mendengar. Tak boleh. Jadi sebab tu dirangkakan sifat 20 ini, yang mana mesti ada pada Tuhan. Tak boleh ada lawan dia, tak boleh diambil pada lawan dia. Adapun sifat-sifat yang lain pada Allah, boleh kita ambil lawan dia. Sebab tu kena beriman kepada sifat yang dirangka ini, 20 sifat. Tanyalah pada mana-mana, kalau kalau aliran yang menolak salah satu daripada sifat 20 ini, tanya pada dia, beriman tak bahawa Allah itu wujud? Kalau contoh dia menolak bahawa Allah itu wujud, bermakna dia kata dia menolak, dia kata Allah tak wujud, kafir dia. Allah itu mendengar, tak, Allah tak mendengar, kafir dia. Sebab itu 20 sifat ini adalah rangkuman yang tercapai oleh had akal manusia untuk kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahawa Allah ini Rabb yang memiliki sifat-sifat yang kita akan nyatakan tersebut. Baik. Fallahu mawjudun qadimun. Maka Allah itu bersifat dengan ada. Wujud. Sifat yang pertama
iaitu dipanggil sifat nafsiyah, sifat yang menunjukkan akan adanya diri, akan adanya diri zat tersebut. Kerana pengarang kata tidak diterima akal adanya zat Allah, melainkan dengan sifat ini tak terima oleh akal. Kalau tak ada zat, kalau tak ada sifat wujud, tak ada sifat wujud pada Allah, tak terima oleh akal. Iaitu Allah perlu bersifat dengan wujud untuk menunjukkan adanya zat Allah. Iaitu sifat nafsiyah ini adalah sifat al-wujud. Allah wujud dan kita juga wujud. Allah Ta'ala adalah wajibul wujud. Wajibul wujud. Wujud wajib pada akal. Wajib pada akal. Li zatihi, wujud dia dengan zat dia. Wujud dengan zat. Adapun kita makhluk, kita ini wujud juga. Kita wujud juga. Sama tak sama? Nama sama. Pada nama tu sama. Allah wujud, kita pun wujud. Namun apakah perbezaannya? Perbezaannya kita ini mungkin, iaitu diwujudkan. Allah wujud yang memang wujud pada zatnya, tapi kita ini diwujudkan. Mungkin. Ataupun kita boleh disebut sebagai harus. Sama ada kita ni harus wujud, boleh jadi wujud, boleh jadi tak wujud. Kita sebelum ini tak wujud, kemudian kita diwujudkan. Akan datang kita akan tak diwujudkan balik. Bermakna wujud tersebut bukan milik kita. Wujud tersebut bukan milik kita. Kalau sekiranya yang menciptakan wujud kita itu nak mengambil kita, maka dia boleh ambil kewujudan kita. Siapa dia? Rabb lah. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala wujud kerana zat dia, bukan kerana diwujudkan ataupun diberi wujud oleh selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna wujud. Berbeza dengan wujud makhluk. Sebab itu Allah mesti bersifat, wajib bersifat. Wajib ni wajib pada akal. Bersifat dengan wujud, mesti ada. Ada, iaitu satu sifat, kata pengarang kitab, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, yang tidak menerima ternafi sejak azali lagi. Adapun sifat wujud ini ialah satu sifat yang jenis sungguh, yang menunjukkan oleh bersifat dengannya di atas diri zat. Tidak makna yang lebih ke atas zat, iaitu sifat ini menunjukkan kepada adanya zat Allah Ta'ala atau adanya diri Allah Ta'ala, seperti mana bukti dalam syarak Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang bermaksud Allah Ta'ala itulah tiada Tuhan melainkan dia, iaitu hanya Allah Ta'ala sajalah Tuhan yang bersifat dengan hidup dan terus menerus menguruskan makhluknya. Surah Ali Imran ayat yang kedua. Kalau sekiranya pembuktian akal, kita boleh ambil satu kisah. Kisah ini masyhur. Kisah ini sangat masyhur, berkaitan dengan Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala.
Dia berdebat dengan mulhid, orang yang tak percaya kepada Tuhan, atau dipanggil ateis kot. Tak percaya pada Tuhan. Allah Subhanahu wa taala berikan hikmah kepada Abu Hanifah rahimahullahu taala. Etis tersebut hebat. Sungguh hebat. Dia berdebat dengan orang, semua kalah dengan dia. Bila time dengan Abu Hanifah, dia nak berdebat dengan Abu Hanifah. Kemudian Abu Hanifah setuju nak berdebat. Pilihlah tarikh dan tempat. Pilihlah tarikh dan tempat. Maka disetujui. Sampai pada waktu dan sampai pada hari yang ditetapkan. Maka berkumpullah orang berkumpul. Jadi tunggu punya tunggu, Abu Hanifah tak datang. Merungutlah orang yang etis tadi, kata macam mana ni? Dia ni mengatakan bahawa dia seorang Muslim yang baik, tapi tak menepati janji. Tunggu punya lama sampai nak balik dah. Lama sangat. Elok dia pun nak balik, Abu Hanifah pun sampai. Mereka berkata, "Ke mana kamu? Kita dah janji pada sekian-sekian waktu dan sebagainya. Kamu ni seorang Islam yang baik, kamu kata. Seorang ulama pula. Lepas tu kamu mungkir janji." Apa kata Abu Hanifah? Memang, dia kata, saya nak datang awal. Dia kata, memang sungguh saya datang awal. Sebelum sampai ke tempat ni, saya kena lalu satu sungai. Saya datang sungai tu, hari ni pula tak ada sampan. Selalu ada sampan. Hari ni tak ada sampan. Saya tunggu, tiba-tiba dia kata, ada sebatang pokok yang besar. Sebab saya tunggu lama sangat, pokok tersebut tiba-tiba dia tebang diri sendiri. Pokok tersebut dah habis tebang, dia belah diri dia jadi papan. Kemudian dia sendiri jadikan diri dia tu jadi sampan. Dia pula masuk dalam air, datang pula dekat saya. Saya naik dekat dia, dia bawa pula merentah dekat sungai tersebut. Bila saya lintas sungai tu, baru saya boleh datang sini. Agak-agak etis dengan tuan-tuan tu, boleh percaya tak? Boleh terima tak alasan tu? Agak-agak lah. Etis tu tenganga lah. Hang ni gila ke? Bahasa Kedah lah. Bahasa utara kita, kamu ni gila ke? Dia kata. Bagi alasan macam ni, dia kata. Apa kata Abu Hanifah? Dia kata, sebelum kamu kata saya gila, kita tengok balik siapa yang gila. Kamu kata alam ni dia jadi dengan sendiri. Alam ni dia kata kat etis tu, alam ni kamu kata boleh jadi dengan sendirinya. Alam besar lagi. Saya baru kata pokok tu jadi belah diri sendiri jadi sampan. Saya naik lintas, kamu kata saya gila. Siapa lagi gila? Dia kata. Bermakna tak perlu debat banyak. Abu Hanifah bagi ayat macam tu, selesai dah. Selesai dah. Bermaksud bahawasanya nak sampaikan di sini, itulah bukti kewujudan Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia menciptakan alam. Dia, kalau sesuatu perkara tersebut
mesti ada yang membuatnya. Begitu juga alam manusia ini bagaimana dicipta, alam ini bagaimana dicipta. Kalau perkara tersebut jadi dengan sendiri, dia takkan jadi sedetail-detailnya. Bayangkan tuan-tuan, ibu ayah mati Allah Subhanahu wa taala, penciptaan manusia cukup rumit dan kompleks. Pada kita, ibu jari kita ni adalah pengenalan diri kita. Setiap orang berbeza. Dulu sebelum ada microchip, jari inilah menunjukkan kita ini siapa. Hebat Allah Ta'ala, dia ciptakan ibu jari kita ni pengenalan diri kita. Kalau dia jadi dengan diri sendiri, maka tak boleh macam ni. Bermaksud ada yang menjadikan siapa dia? Allah lah. Kalau Allah yang menjadikan, adakah Allah itu wujud? Mesti dia bersifat dengan wujud. Mestilah dia ada. Mana boleh dia buat tapi dia ni tak ada. Mustahil. Mustahil dia tiada. Adam. Jadi dia adalah wujud. Wujud, kita kena beriman bahawa Allah itu wujud, Allah itu ada. Sabit itu ada 3 benda yang kita kena pegang. Yang pertama, wujud wajib. Yang kedua, mustahil. Yang ketiga, harus. Yang kita dah bicarakan dahulu. Benda yang mustahil selalunya apa yang boleh tergambar. Benda mustahil ni dia mustahil tapi boleh diterima. Contoh dia tuan-tuan, lembu terbang. Lembu terbang boleh terima tak? Kalau adat tak boleh terima, tapi pada akal kita boleh terima. Kita boleh bayangkan lembu tu terbang. Contoh kita tengoklah kartun lembu terbang. Jadi boleh terbayang pada akal, walaupun benda tu mustahil. Buruk tak pernah nampak, tapi kita boleh bayangkan. Dia bentuk kuda, kita kata ada sayap, kita pun gambarkan sayap dia seperti sayap burung. Dia berupa seperti ni. Mustahil ni adalah sesuatu benda yang dibayangkan pada perkara yang diterima oleh akal. Diterima oleh akal. Namun Allah Subhanahu wa taala kita tak boleh gambarkan, Tuhan tak boleh gambarkan sebab kita tak pernah tengok. Kita tak pernah tengok. Maka tak boleh kita nak gambarkan bagaimana Tuhan tersebut. Jadi kita boleh mengatakan bahawa Allah itu ada, wujud. Lawannya ada, mustahil Allah Ta'ala itu tiada. Sebab tak boleh kita gambarkan kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gambaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab tak tercapai mata dan akal kita. Namun kita meyakini bahawa, beriman bahawa Allah itu wujud. Tandanya apa? Alam kita, angin, langit, bumi dan sebagainya. Itulah yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Maka kata pengarang kitab, tiap-tiap orang yang mukallaf, orang mukallaf ini apa dia? Orang yang diberi tanggungjawab ataupun orang yang diberatkan. Mukallaf iaitu syarat dia orang yang cukup umur, lagi pula ia berakal. Setelah ia mempelajari akan sifat-sifat ini, iaitu sifat 20 ini, maka dia wajib mengiktikadkan di dalam hatinya, meyakini ataupun kita panggil apa? Palu lah, bateri kan, supaya lekat dalam hati kita ni.
tancapkan dalam hati tersebut, iaitu mempercayai dengan penuh keyakinan, yakin yang hakul yakin. Dia ada peringkat dia. Dia ada zan, syak, waham, dan yakin. Yakin ni lah yakin yang 100%. Dia bukan 99%. 100% mesti meyakini. Dan tidak berubah akan selama-lamanya keinginan tersebut. Iaitu apa dia? Bahawa Allah Ta'ala mesti bersifat dengan ada, iaitu wujubul wujud, wajibul wujud. Yang wajib, kalau mukallaf itu wajib, kita sebut wajib pada syarak, dan kewujudan Allah itu wajib pada akal. Dan serta ia mengiktikadkan akan mustahil ataupun karutnya tiada Allah Ta'ala itu disebutkan sebagai istihalatul adam. Kerana tiap-tiap mukallaf itu, setelah ia mempelajari ilmu tauhid ini, maka mestilah dia mengiktikadkan dalam hatinya itu 3 perkara. Yang pertama, wajibul wujud, wajibat, wujubul wajibat, iaitu dia mesti mengiktikadkan dalam hatinya mesti segala perkara yang mesti bagi Allah itulah 20 sifat bagi Allah. Kerana 20 sifat inilah sifat yang mesti bagi Allah Subhanahu wa taala. Wujubul wajibat, dipanggil wajib. Yang kita sebut tadi, wajib pada had akal kita. Allah Ta'ala itu mesti sedia ada. Allah Ta'ala itu mesti berdiri dengan sendiri. Allah Ta'ala itu berbeza dengan makhluknya. Allah Ta'ala itu bersifat dengan mendengar, melihat, dan sebagainya. Kemudian kita mesti meyakini ataupun menolak akan istihalatul mustahilat, iaitu dia perlu mengiktikadkan dalam hatinya akan mustahil ataupun karut segala perkara yang mustahil bagi Allah. Inilah 20 perkara yang mustahil atas Allah, yang menjadi lawan bagi 20 sifat yang wajib bagi Allah. Dan 20 perkara mustahil inilah yang sebagai 20 perkara yang karut ke atas Allah, yang mesti kita nafikan dalam hati kita. Tuan-tuan, ibu ayah mati Allah Subhanahu wa taala, ada orang bertanya. Ada orang bertanya, Allah Ta'ala itu berkuasa. Allah Ta'ala itu berkuasa. Boleh tak Allah Subhanahu wa taala dengan kuasa yang dia ada, dia jadikan Tuhan yang satu lagi? Allah Ta'ala dia berkuasa. Boleh tak Allah Ta'ala jadikan Tuhan yang satu lagi? Jawapan dia dijawab oleh Dr. Luqmanul Hakim. Dia kata, kalau sekiranya pencipta menciptakan, pencipta dia menciptakan, Tuhan yang dicipta itu Allah Khalik, dia mencipta. Maka kalau diciptakan satu lagi Tuhan, Tuhan yang kedua tersebut adalah dicipta. Dicipta bermaksud kalau Tuhan itu dicipta, maka dia tak layak menjadi Tuhan. Sebab apa? Sebab dia dicipta. Sedangkan Rabb itu sifat dia dia memang wujud, baqa.
kalau kata dia dicipta, maka salah satu daripada 20 sifat tadi iaitu dia bukan sedia ada, dia dicipta, maka tak layak menjadi Tuhan. Dia tidak layak menjadi Tuhan. Sebab apa? Sebab dia kekurangan satu, iaitu apa? Diciptakan. Begitu juga mana-mana sembahan yang mereka mengatakan bahawa ini adalah Tuhan, ini adalah Tuhan, namun kita tengok pada mereka, Tuhan-Tuhan yang disebutkan tadi, ada tak kekurangan mereka Tuhan-Tuhan tersebut daripada 20 sifat tersebut? Yang pertama, adakah dia ini wujud, benar-benar wujud? Mereka kata ada, dia wujud, betul wujud. Kemudian adakah dia ini sedia? Sedia kala ada, itu pun tak boleh jawab dah. Kalau mereka mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan, anak Tuhan, ataupun ada yang mengatakan Tuhan, Nabi Isa ada tak tarikh lahir dia? Ada. Bermaksud dia tak layak jadi Tuhan. Sebab apa? Sebab dia diciptakan. Berhala, ada tak tarikh lahir yang dia diciptakan? Ada. Maka satu pun dia tak layak. Kekurangan satu menyebabkan mereka ini tidak layak diangkat menjadi Tuhan. Itu dia antara dalil-dalilnya. Begitu juga ada yang mengatakan, ada yang bertanya, Allah itu berkuasa. Allah itu berkuasa. Boleh tak Allah Subhanahu wa taala mematikan dirinya sendiri? Soalan kadang-kadang orang, tuan-tuan. Orang nak bertanya ni kadang-kadang macam-macam. Bila bab tauhid ini tak salah lah nak tanya, nak tahu. Tapi soalan pun, Allah boleh tak jadikan Tuhan dia? Kalau raja, tuan-tuan, contoh di Malaysia, dua agung, dua agung, alamatnya apa, tuan-tuan? Satu agung belah malam, satu agung belah siang. Habis. Punah ranah kata. Belah malam peraturan lain, belah siang peraturan lain. Jenuh. Tu pun dah pening kepala. Ni Tuhan, apatah lagi Tuhan. Pula tanya, kalau Tuhan tu kuasa, boleh tak dia ciptakan kematian bagi dia? Mustahil. Sebab Allah Subhanahu wa taala ini kekal, ada baqa. Maka mustahil bagi dia untuk, kalau kata dia ciptakan kematian bagi dia, dia tak layak jadi Tuhan. Sebab silang satu sifat, iaitu sifat baqa. Ada pula yang viral baru-baru ni, sekadar maklumat lah, bukannya apa-apa, cuma sekadar menyampai maklumat. Allah Ta'ala boleh berlaku zalim, tak silap saya, kalau dia nak. Kalau dia nak, ada satu maksudnya dalam media sosial lah, Allah Ta'ala boleh berlaku zalim kalau dia nak. Bolehkah Allah Ta'ala berlaku zalim? Dalam Quran, dalam hadis pun Allah Ta'ala beritahu, aku mengharamkan kezaliman ke atas diriku. Dalam hadis kursi, Allah Ta'ala beritahu, aku mengharamkan zulman kathira,
itu aku mengharamkan diriku akan kezaliman. Haram di sini bukanlah bermaksud apa pada kita, maksudnya sama macam kita. Haram di sini bermaksud mustahil. Mustahil Allah Ta'ala berlaku zalim. Zalim ni, istilah zalim, tuan-tuan, ibu ayah mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau kata pada sendiri, barang sendiri, contoh handset saya, handset saya ni saya nak bagi dekat orang. Handset saya ni saya nak bagi dekat orang, saya zalim tak? Ataupun handset saya ni dah rosak, saya nak buang, zalim tak saya? Ataupun handset saya ni dah memang tak boleh pakai dah, kalau buat macam mana pun dia akan, harga dia tu lebih mahal pada sebuah handset. Kalau bagi orang pun, orang tu nak kena bayar duit untuk baiki handset tu, baik dia beli lah. Maka tak ada guna saya pun campak. Saya pun campak. Adakah saya zalim? Barang saya, barang saya, maka tak dikatakan zalim. Tapi kalau contoh cawan masjid ni, saya pecah, zalim tak saya? Zalim, sebab barang orang. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau dia nak menghukum satu orang, yang mana makhluk yang dia hukum tersebut adalah dia yang ciptakan, dia yang ciptakan. Contoh lainlah saya bagi, satu orang pembuat tembikar, satu orang pembuat sini apa panggil, labu sayung, labu sayung. Dia buat labu sayung, dia tengok labu sayung tu ada cacat sikit, ada sikit cacat sikit, kalau jual orang tak mau beli, dia pun musnahkan balik labu sayung tadi. Orang kata zalimnya hang ni, zalimnya hang ni. Pasal apa pula zalim? Ni nak buat lain ni, nak bagi cantik sikit ni, zalim tang mana? Allah, begitu juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau dia menghukum satu orang ataupun menjatuhkan satu orang, ataupun menghina satu orang, adakah dia zalim? Sebab yang dia buat tersebut pada ciptaan dia, dia yang menciptakan, dan dia ada bahasa Inggeris dia reason apa? Dia ada hak, dia ada hak untuk buat benda tersebut. Tiba-tiba, tapi kezaliman, nak katakan Allah kalau nak berlaku zalim, boleh dia buat zalim? Tak boleh kata macam tu. Tak boleh keluar pada kita bahawa Allah Ta'ala ini boleh berlaku zalim. Mustahil pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab zalim ini pada benda, barang yang bukan milik dia. Sedangkan mana satu yang bukan milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Orang kafir yang cakap tersebut orang Islam, maka akan membuka satu ruang fitnah. Orang kafir akan mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu zalim. Sebab apa? Sebab dia memasukkan orang kafir ke dalam neraka. Memasukkan orang kafir dalam neraka Jahannam, dalam neraka ni dan sebagainya. Namun kita perlu mengetahui bahawasanya daripada awal lagi, daripada awal lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam alam roh, dia bertanya, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna.
kita mengakui roh kita semua beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang jadi apabila keluar apabila keluar pada perut ibu dan sebagainya, diberi ruang, ada yang jadi kafir, ada yang jadi Islam, sebab kita ini terbahagi kepada beberapa. Yang pertama, boleh jadi kita lahir pada perut ibu yang Islam, kemudian kita mati pun dalam keadaan Islam, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, kita lahir pada perut orang Islam, namun kita mati dalam keadaan kufur pada Allah, na'udzubillah. Ada yang lahir daripada perut orang yang bukan Islam dan dia mati pun dalam keadaan dia kufur pada Allah. Namun yang keempat, ada orang yang lahir pada perut bukan Islam namun mati dia keadaan alhamdulillah dia Islam. Jadi siapa yang boleh jamin, siapa yang boleh jamin diri dia hari ini, ketika ini dia akan mati dalam keadaan Islam? Tak ada siapa boleh jamin. Tak ada siapa boleh jamin. Di Turki, satu orang yang popular pendakwah, nama dia saya lupa, buku-buku dia tu menjadi rujukan seantero dunia berkenaan dengan kajian agama Islam. Dia diangkat sebagai ulama. Namun apa jadi pada dia? Ketua etis sekarang ni. Satu orang ulama yang mana di Mesir, tak silap saya, asal dia ulama, pindah agama, dan macam-macam lagi. Itu tahap ulama. Ni tahap kita awam-awam ni, kita baru dapat jaga solat 23 tahun. Boleh tak kita yakin bahawa kita ini akan mati dalam keadaan kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala? Tak ada siapa boleh jamin. Tak ada siapa boleh jamin, tuan-tuan. Saya pun tak boleh jamin. Cuma kita boleh harap Allah Subhanahu wa taala dapat terima kita. Ada satu doa, ya Allah, dia kata, Allahumma ajirni qabla al-maut. Ya Allah, limpahi, dia kata, pada saya sebelum maut akan taubat. Ketika maut akan syahadah, dan selepas maut akan nikmah dan maghfirah. Doa tersebut. Sekarang semua perkara tersebut yang kita sebut, kita kena yakin, iaitu istihalah. Kita kena buang semua perkara-perkara yang mustahil pada Allah Subhanahu wa taala, lawan kepada sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala tadi. Kita kena nafikan terus pada hati kita, Allah itu wujud. Wujud Allah tak perlu nampak, tapi kita kena yakin nilai sesuatu tersebut. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala bagi kita rukun iman pada semua benda tak nampak. Semua benda tak nampak, tapi kena yakin. Sebab Allah Ta'ala letakkan kita atas muka bumi ini adalah ujian. Ujian, iaitu, tuan-tuan, dalam dunia ini, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Orang kafir lantak dia lah. Lantak dia lah, tak percaya Tuhan ke, nak percaya Tuhan ke. Tapi orang Islam, dia ada penjara, ujian. Dia kena yakin bahawa Allah itu wujud, Allah itu ada,
Allah sentiasa melihat kita, segala gerak geri kita, segala perbuatan jahat kita. Sama ada kita anggap benda tu baik, orang tak nampak, agak Allah nampak. Begitu. Dan yang terakhir, jawazul jaizat, iaitu dia mesti mengiktikadkan boleh atau harus segala perkara yang harus bagi Allah, iaitu menjadikan sesuatu makhluk atau mentiadakan sesuatu makhluk tersebut. Maka tiga perkara ini apabila kita mempelajari, mesti kita kena tancapkan dalam hati kita selama kita hidup, berkenaan dengan wujubul wajibat, istihalatul mustahilat, jaizul jaizat. Tiga perkara tersebut wajib, mustahil dan harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu dahulu, insya-Allah kita akan sambung. Kemudian penulis akan mulai untuk menerangkan segala sifat-sifat salbiyah, iaitu 5 selepas pada wujud tersebut. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan dan kesilapan, mungkin melalut dan sebagainya. Tutup majlis kita dengan tasbih kafarah, suratul Asr dan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.